Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang para penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat siri kedua bagi tahun 2022. Saya Dr. Farah Liana binti Lokman dari Jabatan Otorinolaryngologi Pembedahan Kepala Leher Hospital Chancellor Tengku Mukhriz Universiti Kebangsaan Malaysia adalah hos dan moderator anda pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tanggal 4 Februari diwatakan sebagai Hari Kanser Sedunia oleh WHO dan juga oleh pelbagai organisasi sedunia yang terlibat dalam perawatan pesakit, penyelidikan serta program kesedaran berkaitan kanser di seluruh dunia. Matlamat utama Hari Kanser Sedunia adalah untuk mengurangkan penyakit dan kematian yang disebabkan kanser. Tema Hari Kanser Sedunia pada tahun 2022 ini ialah Close the Care Gap yang bermaksud merapatkan jurang perbezaan dalam perawatan kanser. Masyarakat perubatan di seluruh dunia telah berikrar untuk memastikan penyelidikan, perawatan serta maklumat berkaitan kanser adalah menyeluruh bagi meliputi segenap lapisan masyarakat dunia tanpa mengira faktor sosioekonomi, kepercayaan, etnisiti dan juga politik. Terdapat pelbagai program yang telah diatur sempena Hari Kanser Sedunia seperti sambutan Hari Kanser Sedunia di peringkat hospital, sambutan Hari Kanser Sedunia di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri, virtual run yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga ceramah kesedaran umum tentang kanser. Selaras dengan matlamat Hari Kanser Sedunia, Fakulti Perubatan UKM yang merupakan antara pusat kecemerlangan kesihatan di rantau ini membawakan siri webinar umum yang bertemakan sejenis kanser yang kerap didapati di kalangan masyarakat kita. Apakah kanser yang saya maksudkan ini? Ia adalah jenis kanser yang tanda awalnya adalah hidung berdarah. Tetapi, adakah semua jenis hidung berdarah kanser? Bersama saya pada petang ini untuk menyampaikan ceramah serta berkongsi pengalaman beliau adalah pakar bedah dari Jabatan Otorinolaryngologi Pembedahan Kepala Leher Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Lam Saiguan. Dr. Lam merupakan pakar bedah otorinolaryngologi yang berpengalaman dalam perawatan kanser kepala leher. Sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan dari pihak penaja yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat memaksimalkan penglibatan dalam program pada petang ini. Saya harap anda semua dapat menonton dan bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Sebarang soalan boleh ditulis di ruang komen dan akan dijawab secara live oleh penceramah ataupun akan dijawab secara bertulis. Sila like dan share Facebook ini dan supaya lebih ramai dapat menonton dan mendapat manfaat daripada webinar ini. Anda juga boleh menyumbang bagi aktiviti pengajaran umum yang dijalankan Fakulti Perubatan UKM dengan cara menghantar send star, iaitu menekan ikon star di tepi ruangan komen serta mengikuti langkah bayaran yang ditetapkan. Para penonton juga berpeluang memenangi hadiah bernilai RM100 dengan menyertai kuisis di akhir program nanti. Soalan-soalannya senang sahaja, jangan risau, dan ia sangat berkait dengan topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Selain itu, anda juga berpeluang untuk mendapatkan sesi temujanji online bersama pakar kita hari ini, Dr. Lam Saiguan, dengan mengimbas QR code pada hujung program nanti. Dan akhir sekali, bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR code dan juga mengisi borang maklum balas bagi mendapatkan e-sijil. Bagi warga UKM, anda juga akan mendapat mata untuk e-khidmat. Tanpa berlengah lagi, saya menjemput Dr. Lam untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Hidung Berdarah, Adakah Ia Kanser? Persilakan. Terima kasih Dr. Farah. Terima kasih juga kepada Sekretariat Jaringan dan Alumni UKM kerana menjemput saya untuk memberi ceramah hari ini. Dan terima kasih juga kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk menyertai ceramah umum ini. Topik ceramah hari ini adalah hidung berdarah, adakah ia kanser?
hidung berdarah ni adalah salah satu gejala ataupun simptom yang biasanya pesakit meminta rawatan di klinik ENT ataupun di Jabatan Kecemasan. So, apakah penyebab hidung berdarah? Kita akan terangkan nanti. Dalam medical term, kita menyebut hidung berdarah sebagai epistaxis yang hanya merujuk kepada hidung berdarah dan ia hanya adalah gejala dan bukan diagnosis penyakit. Dan saya pasti di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ataupun di kalangan kawan ataupun anak-anak yang pernah mengalami hidung berdarah sebelum ini. Dan mengikut statistik, sebanyak 60% daripada penduduk di seluruh dunia pernah mengalami sekurang-kurangnya sekali hidung berdarah dalam seumur hidup mereka. Dan kebanyakan ini adalah hidung berdarah yang ringan, tak serius. Hanya 10% daripada mereka adalah pendarahan serius yang memerlukan rawatan kecemasan di hospital. Siapakah golongan yang berisiko tinggi itu mendapat hidung berdarah? Dan dari sini kita dapat dua kumpulan yang jelas. Yang pertamanya, orang dewasa yang berumur lebih daripada 50 tahun. Dan golongan ini kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit darah tinggi. Dan salah satu kumpulan lagi ialah kanak-kanak yang berumur 2 hingga 10 tahun. Dan kebanyakan ini ada pendarahan ringan dari bahagian depan hidung. Sebelum itu saya terangkan sikit struktur atau anatomi dalam hidung. Yang kalau kita tengok gambar raja kat sini, kita bahagikan rongga hidung ke dinding sebelah tepi dan dinding sebelah tengah. Kita nampak ni rongga hidung walaupun satu struktur yang sangat kecil tapi dia penuh dengan salur darah dalamnya. Dan kalau kita tengok ni di belakang dinding tepi hidung terdapat satu kawasan yang mempunyai saluran darah yang besar. Dan kawasan ini senang berdarah kalau pesakit itu mempunyai sejarah darah tinggi ataupun sakit jantung yang berlarutan panjang. Dan kawasan kedua, kalau kita tengok kat dinding tengah atau kita panggil septum, di bahagian depan ni ada satu kawasan yang penuh dengan salur darah kecil, di mana salur darah kecil ni bertemu di antara satu sama lain. Dan kita tengok kawasan ni ke depan dan ke bawah hidung. Dan kawasan ini senang dicapai dengan jari. Dan oleh sebab itu kawasan ini sering tercedera dan permukaan mukosa senang dicedera kalau kita selalu korek hidung dan menyebabkan kecederaan pada tempat ini. Dan antara sebab-sebab pendarahan hidung, kalau kita tengok yang saya terangkan tadi, di bahagian depan hidung di kawasan septum, di mana banyak salur darah yang kecil bertemu di antara satu sama lain, sebab yang paling tinggi adalah trauma. Dan paling biasa, trauma ini disebabkan tabiat korek hidung. Disebabkan dia senang dicapai dengan jari. Dan bila jari korek tempat ni, permukaan mukosa hidung, rongga hidung akan tercedera. Dan salur darah kecil ni akan rosak ataupun dinding dia pecah, lalu menyebabkan pendarahan hidung. Dan sebab lain juga adalah rhizome ataupun alahan hidung ataupun dalam medical term kita panggil allergic rhinitis yang sering pesakit mengalami gatal hidung yang dia selalu garuh hidung lalu menyebabkan kecederaan pada tempat sama ini. Dan di kalangan kanak-kanak yang berumur 2 hingga 5 tahun amat kerap mereka masukkan benda asing dalam hidung. Contohnya bahagian permainan yang kecil, guli ataupun bateri ataupun benda-benda kecil macam pencil tape yang masuk ke dalam hidung. Benda ni kalau tersimpan dalam hidung terlalu lama, dia akan menyebabkan pendarahan hidung. Dan kebanyakan pendarahan dari tempat ni biasanya tidak serius dan akan berhenti selepas seketika. Ini contoh, kalau kita tengok contoh ini video ni menunjukkan skop di bahagian depan hidung. Kalau kita tengok di bahagian depan ni kita boleh tengok mukosa di rongga hidung kanan ni dia tak sihat, macam merah. Dan kalau tengok dengan jelas banyak salur darah yang kecil yang bengkak. Dan contoh sini sama di rongga hidung sebelah kanan di bahagian septum hidung, dinding tengah hidung, banyak salur darah yang kecil dan dia membesar
dan senang dicedera kalau kita mengamalkan tabiat korek hidung. Dan kalau kita tengok gambar kat sini, ni rongga hidung sebelah kiri, ni bahagian septum. Tengok ni, dan permukaan mukosa ni telah tercedera akibat trauma, dan nampak pendarahan dari salur darah yang kecil. Dan kita boleh nampak pendarahan ni biasanya adalah ringan. Dan kalau kita lakukan rawatan kecemasan, kebiasaannya dia akan berhenti. Dan kalau kita nampak gambar raja ni, kalau dia pendarahan dari bahagian belakang hidung. Dari belakang hidung ni biasanya pendarahan dia akan lebih banyak, dan kebiasaannya memerlukan rawatan kecemasan sebelum pendarahan itu akan berhenti. Dan sebab utama pendarahan ini adalah darah tinggi ataupun hypertension yang tidak terkawal. Dan salah satu sebab lain adalah ada ketumbuhan atau tumor ataupun kanser di bahagian belakang hidung yang menyebabkan pendarahan dari kanser itu, ataupun pesakit ada makan ubat cair darah untuk penyakit lain, contohnya sakit jantung, stroke, ataupun sakit lain seperti deep vein thrombosis yang pesakit perlu makan warfarin untuk cairkan darah. Pesakit kalau makan ubat ni kadang-kadang terlalu banyak, ubat terlalu cair, ada risiko berlaku pendarahan di tempat ini. Ini adalah salah satu contoh pesakit yang mengalami kemalangan jalan raya. Kita boleh tengok dalam gambar ni, pesakit ni ada kecederaan otak dan nampak mata kanan dia lebam mengungkap dan ada tiub pernafasan dimasukkan ke mulut sebab pasien dalam keadaan koma. Dan kita boleh nampak ada tanda pendarahan dari hidung dia. Dan bila kita melakukan endoskop pada masukkan skop dalam hidung, kita nampak bahagian belakang hidung penuh dengan darah. Darah bertakung di bahagian belakang hidung. Dan untuk pesakit ini, sebab utama pendarahan dia adalah sebab trauma, untuk kecederaan di pangkal otak. Ada tulang retak lalu berlaku pendarahan di dalam hidung. Kalau tuan-tuan bermain, kalau anda mengalami pendarahan hidung, apakah yang anda boleh buat di rumah? Dalam rawatan kecemasan, kita sentiasa praktiskan trotter menularkan, trotter method, cara trotter. Apa yang anda boleh lakukan dalam cara ini, duduk tegak dan kepala tunduk ke depan, badan ke depan sedikit, dan gunakan jari anda picit bahagian depan hidung selama 10 hingga 15 minit. Dan semasa anda picit hidung, bernafas ikut mulut, dan kalau rasa ada darah dalam mulut atau tekak, ludah keluar. Jangan telan darah yang ada di tekak, sebab kalau terlalu banyak darah yang di dalam tekak dan ditelan, dia menghasilkan rasa loya atau muntah. Ataupun kalau darah dia berketul dalam tekak, dia akan menyebabkan sesak nafas. Antara kesilapan yang diamalkan oleh masyarakat atau rakyat adalah bila hidung berdarah, kita kita sering dongakkan kepala tapi bukan tunduk. Kalau kita dongakkan kepala macam gambar raja ni, apa yang berlaku, darah tu akan mengalir ke tekak. Dan salah satu kemungkinan, kalau pendarahan yang banyak, darah ni mungkin masuk salur pernafasan dan dia akan menyebabkan salur pernafasan tersumbat lalu menyebabkan sesak nafas. Dan cara yang betul, kesilapan yang kedua adalah picit hidung pada tempat yang silap. Kalau tengok gambar raja ni, dia picit di bahagian atas hidung, yang hidung bahagian atas yang rasa keras, tulang hidung, itu ada silap. Tempat yang betul adalah di bahagian bawah, depan hidung, yang rasa lembut, yang rasa tulang rawan. So, ini cara yang betul, picit pada bahagian depan hidung selama 10 hingga 15 minit, kepala tunduk, badan ke depan sedikit dan bukan dongak kepala. Lagi satu kesilapan umum, kita minta kalau anak-anak kita berdarah dari hidung, kita minta dia baring. Itu juga silap. Kalau kita baring, darah tu akan mengalir ke dalam tekak dan mungkin budak tu akan telan darah. Dan lagi kita tak mahu bila darah dia membeku di tekak, dia menyumbat salur pernafasan.
itu mendatangkan bahaya yang lebih. Ini contoh pesakit saya yang mengalami pendarahan hidung. Apa yang kita buat? Kita minta dia duduk tegak, kepala tunduk, badan ke depan sikit. Satu tangan kita minta dia pijit hidung dengan gauze, pijit ke depan bahagian depan hidung. Dan tangan satu lagi ni yang lebih sini dia pegang ice pack. Kita letak ice pack di bahagian dahi. Tujuan ice pack ni adalah untuk mengejutkan salur darah supaya pendarahan hidung akan berkurang. So cara ini sangat senang. Semua orang boleh praktis di rumah masing-masing dan tidak mendatangkan sebarang kebahayaan. Kalau kita tengok kat sini, kalau budak yang berdarah, apa yang anda boleh buat? Kalau anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan mengalami hidung berdarah, apakah yang anda boleh buat? Cara dia sama, cuma yang lain kita dudukkan budak ke atas riba anda, dan yang lain sama seperti yang saya terangkan tadi, tundukkan kepala dia, pijit hidung dia dengan jari tuan-tuan dan puan-puan, dan minta anak-anak nafas melalui mulut. Dan dengan posisi macam ni, kanak-kanak akan berasa lagi tenang, dia tak panik, tak nangis. Sebab kadang kalau dia tengah nangis dengan panik akan menyebabkan pendarahan hidung yang lagi banyak. So kalau pendarahan hidung ada pesakit yang pendarahan, bila kita perlukan rawatan hospital? Kalau keadaan ini berlaku, dia ada perlu. Kalau pendarahan hidung dia berlarutan lebih daripada 20 minit, tak berhenti. Lepas dah cuba cara doktor dah pijit hidung 10 minit, tak berhenti. Cuba lagi kedua, tak berhenti juga. So itulah masa kena datang ke hospital biar doktor periksa hidung, tengok apa sebab pendarahan dari hidung. Ataupun pendarahan yang banyak, contohnya kalau dia dah basah baju, guna tuala pun basah, itu masuk pendarahan tu dah banyak. Kita kena datang hospital untuk periksa. Ataupun pendarahan hidung disebabkan trauma. Walaupun pendarahan itu berhenti, tapi kita perlukan pemeriksaan selanjutnya untuk pastikan tiada kecederaan lain. Contohnya tulang hidung retak, ataupun lagi teruk ada kecederaan otak atau tulang otak, pangkal otak yang retak. Okay. Kalau anda berdarah dan anda mempunyai darah tinggi, kalau cek tekanan darah, dia tinggi, systolic blood pressure 200, itu adalah sangat tinggi. Dan dalam keadaan itu kita perlu bagi rawatan untuk menurunkan tekanan darah. Dan pada masa sama kita kontrol pendarahan hidung. Dan kalau anda rasa darah itu banyak ditekak, itulah bermaksud pendarahan itu banyak dan dia masuk ke tekak. Kalau keadaan ini berlaku, inilah ada tanda-tanda anda harus datang ke hospital yang terdekat dalam masa terdekat dengan segera untuk buat pemeriksaan selanjutnya dan terima rawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 4 hari bulan Februari adalah Hari Kanser Sedunia. Setiap tahun, World Cancer Day. Yang tahun ni tema dia adalah Close the Care Gap, mengurangkan jurang antara rawatan kanser. So jurang yang dimasukkan di sini adalah jurang di antara negara kaya dengan negara miskin. Jurang di antara orang kaya dengan orang miskin. Jurang antara jantina, antara etnik, antara bangsa, antara agama. So everyone deserve access to cancer care. Setiap orang berhak atau layak mendapatkan rawatan kanser yang sepatutnya. So kalau kita banyak sebut mengenai kanser, apakah itu kanser? Kanser dalam badan boleh bermaksud bila sekumpulan sel dalam badan dia berubah dari sel yang normal, dia berubah menjadi sel yang abnormal. Dan sel yang abnormal dia bertumbuh semakin banyak lalu menghasilkan tumor. Dan tumor ni boleh jenis yang bukan kanser, maksudnya benign bukan kanser, ataupun malignant yang jenis kanser. So kelainan yang kanser ni ialah tumor ni dia akan merebak ke struktur sekeliling dia, dan lagi teruk dia akan merebak ke dalam salur darah.
Dan sel kanser ni akan mengikut salur darah ke organ lain, contohnya tulang, paru-paru ataupun hati. Itulah sifat kanser. Kalau kita tak bagi rawatan awal, dia akan merebak ke tempat lain dan merebak ke organ lain. So, beberapa fakta mengenai kanser di seluruh dunia. Kanser adalah sebab kematian kedua tertinggi di seluruh dunia. Dan kita dari angka ni tengok ada 10 million kematian orang disebabkan kanser setiap tahun di seluruh dunia. Dan yang sedihnya 1/3 daripada angka ni sebenarnya boleh dicegah kalau rawatan diberikan secara adil dan saksama dan diberikan awal. Dan kita tengok 70% daripada kematian ni berlaku di negara yang miskin ataupun berpendapatan rendah atau sederhana. So ini kita tengok kebanyakan negara ni terletak di benua Afrika, di Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan beberapa di Amerika Tengah. So kurang daripada 30% penduduk di negara ini yang mempunyai kanser mendapat rawatan kanser yang sepatutnya berbanding lebih 90% penduduk di negara kaya, contohnya benua Amerika dan Eropah yang mendapat kanser, rawatan kanser yang awal. Dan disebabkan angka kematian yang tinggi ini, kita mengalami seluruh dunia mengalami impak kerugian ekonomi sebanyak USD $1.16 trilion setahun. Kalau trilion tu berapa banyak, tambah 12 kosong, angka kosong ke belakang. Kalau tukarkan jadi ringgit Malaysia, darab 4.18. Jadi 4 trilion setahun kerugian ekonomi. Dan kalau kita tengok angka di Malaysia, prevalence ataupun kekerapan kanser di Malaysia, ini angka statistik pada tahun 2020, dari segi angka yang 32 million seluruh populasi kita, seramai 128,000 orang mempunyai kanser. Dan dari angka ni 48,000 adalah kanser baru pada tahun 2020 dan kematian pada tahun tu sahaja dah ada hampir 30,000 dari seluruh penduduk Malaysia. Dan kalau kita tengok jenis kanser, yang utama masih breast cancer atau kanser payudara, diikuti kanser usus ataupun colorectal, dan ketiga kanser paru-paru ataupun lung cancer, yang keempat kanser nasopharynx ataupun kanser kepala dan leher yang paling common di kalangan rakyat Malaysia, diikuti kanser leher. So yang lain selainnya terdiri daripada kanser-kanser lain. Kalau kita tengok statistik ni, kanser nasopharynx adalah kanser keempat tertinggi di kalangan rakyat Malaysia. Dari segi statistik ni, angka ni menunjukkan juga setiap orang di rakyat Malaysia mempunyai risiko mendapat kanser sebelum usia 75 tahun, sebanyak 14%. Maksudnya setiap orang sebelum 75 tahun terdapat risiko 14% mendapat kanser. Angka ni dikira agak tinggi. Dan saya sebut banyak tentang kanser nasopharynx. Di manakah tuan-tuan dan puan-puan bertanya, di manakah nasopharynx ni? Kalau kita tengok gambar raja ni, ini gambar raja tengok dari sisi, kita tengok yang ini hidung. Nah, dalam ni rongga hidung. Nasopharynx terletak di belakang, bahagian belakang rongga hidung, di pangkal hidung. Dan dalam bahasa Inggeris kita panggil nasopharyngeal cancer, NPC. Kalau tengok bahagian ni, kalau dia tumbuh kanser dia akan tumbuh di bahagian ni. Dan kalau kita tengok nasopharynx ni, dia sangat dekat dengan struktur lain. Contohnya dekat dengan sinus. Kalau ke atas dekat dengan otak, pangkal otak, sebelah sisi dekat dengan mata. So kalau kanser ni merebak, dia akan merebak ke struktur atau organ yang berdekatan. Dia akan lagi banyak komplikasi. Insidens nasopharynx di seluruh dunia
adalah 1 di setiap 100,000 penduduk. Agak tinggi. Tapi boleh tengok bukan dia tak sama rata di seluruh dunia. Dan dia tinggi di setengah tempat. Contohnya di negara China, di Asia Tenggara, dan di Afrika Utara. Dan kebanyakan kanser ni sebanyak 85% daripada kes kanser baru setiap tahun berlaku di negara Asia. Dan hanya 8% berlaku di Afrika, dan boleh nampak dia sangat jarang berlaku di rakyat benua Amerika, Eropah ataupun Australia. Kenapa kanser ni tidak terletak sama rata di seluruh dunia? Apakah faktor risiko menyebabkan kanser ni? Nanti saya akan terangkan. Kalau kita tengok angka insidens di Malaysia berbanding dengan negara lain, still boleh tengok negara China dapat insidens yang paling tinggi. Yang bar biru ni ialah angka insidens ataupun angka kanser, dan bar merah ni adalah angka kematian. Boleh nampak kebanyakan kanser ni berlaku di negara China, diikuti dengan Indonesia, dan Vietnam, India, Philippines, Thailand dan Malaysia. Kalau kita bandingkan negara di Asia Tenggara sahaja, angka kematian kes nasopharyngeal cancer di Malaysia adalah lebih tinggi berbanding negara lain seperti Singapura sini, Laos, Myanmar, Philippines. Tapi angka tu lagi rendah sikit berbanding negara seperti Vietnam, Indonesia dan Brunei. So, tuan-tuan dan puan, siapakah yang berisiko tinggi mendapat kanser nasopharynx ni atau kanser di bangkai hidung ni? So, terdapat banyak faktor. Ada faktor yang tidak boleh berubah, ada faktor yang boleh diubah. Ini contohnya faktor yang tidak boleh berubah. Kalau lelaki mempunyai risiko yang lagi tinggi banding perempuan, 2 kali ganda banding perempuan atau wanita. Maksudnya setiap 4 pesakit kanser nasopharynx, 3 daripadanya adalah lelaki dan hanya seorang adalah wanita. Dan kalau anda berumur lebih 40 tahun, risiko mendapat kanser adalah lebih tinggi. Dan di antara etnik lain-lain di kalangan rakyat tempatan, etnik Cina mempunyai risiko yang paling tinggi, diikuti etnik pribumi Sabah dan Sarawak, terutamanya etnik Bidayuh di Sarawak, yang mereka mempunyai kekerapan mendapat kanser nasopharynx yang agak tinggi, dan diikuti etnik Melayu. Dan jika anda mempunyai sejarah keluarga, contohnya anda ada ahli keluarga atau adik-beradik yang mempunyai sejarah nasopharyngeal cancer, anda berisiko lagi tinggi untuk mendapat kanser ini. Ini disebabkan genetic inheritance di kalangan ahli keluarga. So ini contoh lagi risiko. Kalau anda berokok, anda ada 2.5 kali risiko yang lebih tinggi berbanding orang yang tidak merokok. Dan risiko ni semakin tinggi kalau anda merokok, semakin banyak dan merokok dalam jangka masa yang panjang. Contohnya kalau anda merokok 2 pack sehari, risiko anda adalah lebih tinggi berbanding orang yang merokok 1 pack sehari. Dan orang yang merokok 1 pack sehari adalah lagi tinggi berbanding orang yang tidak merokok. So semakin banyak anda rokok, risiko tu bertambahan, semakin tinggi. Dan pemakanan juga akan mendatangkan kesan. Contohnya terutamanya makanan yang diperam, dijeruk atau ikan masin. Kalau makan makanan ni sejak usia yang muda, sejak dari usia kanak-kanak, risiko mendapat kanser bila anda jadi dewasa ni sangat tinggi. Dan pekerjaan, kalau anda bekerja, tempat kerja anda terdedah kepada banyak bahan kimia yang dihidu ke hidung, ataupun banyak habuk kayu di kilang kayu yang dihidu dalam hidung, semua ni boleh jadi karsinogen. Itu agen yang boleh menyebabkan sel yang normal di nasopharynx berubah menjadi sel kanser. Dan salah satu lagi adalah salah satu risiko
adalah jangkitan virus EBV. EBV adalah short form untuk Epstein-Barr virus. Virus ni agak biasa di kanak-kanak. Kalau biasa kanak-kanak mendapat jangkitan virus ni, dia hanya mengalami demam, sakit tekak, sakit kelenjar bengkak. Tapi bila virus ni dia akan tinggal dormant dalam sel-sel yang normal. Salah satunya sel di pangkal hidung, di nasopharynx. Dan dia tambah dengan faktor risiko lain bila anda menjadi dewasa, contohnya anda merokok atau anda mengamalkan cara pemakanan yang tak sihat macam ni, dan sel yang dijangkiti EBV ni akan bertukar dari sel normal kepada sel kanser, lalu mengakibatkan nasopharyngeal cancer. Dan banyak tanya apakah gejala kanser nasopharynx. Tadi sebelum ni kita terangkan hidung berdarah adalah salah satu gejala kanser nasopharynx. Tapi hidung berdarah bukanlah kanser yang paling common ataupun paling biasa. Yang gejala pertama untuk kanser nasopharynx adalah bengkak leher. Bengkak leher ni, kalau kita tengok gambar ni, pesakit ni mengalami bengkak leher lama yang besar dari tepi leher sampai ke bawah. Kalau nampak ni dari sebelah. Bengkak leher ni adalah disebabkan bengkak kelenjar limfa di leher. Kenapa kelenjar ni bengkak? Kerana sel tumor dari nasopharynx, dari pangkal hidung, telah merebak mengikut saluran limfa ke limfa di leher, lalu menyebabkan bengkak. Dan sifat-sifat bengkak ni biasanya dia tidak sakit. Bila kita tekan, dia tidak sakit. Dan dia boleh berada di bengkak di sebelah ataupun boleh bengkak di kedua-dua belah leher. Dan peratusannya agak tinggi, dari 40 sampai 80% pesakit yang didiagnos nasopharyngeal cancer datang dengan bengkak kelenjar leher. Dan ini diikuti gejala kedua yang paling biasa, iaitu gejala hidung. Sama ada hidung berdarah ataupun ada tanda bintik-bintik darah dalam lendir hidung ataupun ingus ataupun dalam tisu, ataupun ada darah bila ludah keluar air liur. Ataupun bila kanser tu dah semakin besar, dia akan menyumbatkan, dia akan tumbuh ke depan dan menyumbat rongga hidung, menyebabkan hidung tersumbat. Dan kekerapan pesakit dengan nasopharyngeal cancer ada gejala hidung ni adalah 26 sampai 50%, agak tinggi juga. Dan salah satu gejala lain adalah gejala telinga. Mungkin anda gejala tersebut, contohnya telinga rasa tersumbat, bunyi berdesing dalam telinga, ataupun kurang atau hilang pendengaran. Dan mungkin tuan dan puan-puan tertanya-tanya kenapa kanser di nasopharynx akan menyebabkan gejala di telinga. Ini disebabkan ada satu struktur yang penting ni, kita panggil eustachian tube. Tube ni menyambungkan pangkal hidung dari sini, nasopharynx, dia menyambung ke telinga tengah, di dalam telinga. Kalau tube ni tersumbat, kalau tumor di nasopharynx dia tumbuh, dia menyumbat tube ni, apa yang berlaku ni, air akan terkumpul dalam telinga tengah. Dan bila air terkumpul dalam telinga tengah, dia berlakulah semua gejala ni. Kurang pendengaran, telinga berdesing, rasa telinga tersumbat. Dan kekerapan ni berlaku bila tumor tu dah besar, dia dah mendatangkan kesan kepada tube ni. Kekerapan ni ada 10 hingga 4, lebih kurang 50%. Yang gejala lain adalah gejala lewat bila tumor ataupun kanser dah merebak. Contohnya gejala mata, penglihatan kabur atau kita nampak imej bertindih atau berganda. Ini adalah sebab sel kanser telah merebak ke dalam kawasan mata dan merosakkan saraf yang mengawal pergerakan mata. Dan ini tak biasa, hanya lebih kurang 10 sampai 15%, sebab ini hanya berlaku kalau kanser tu dah menjadi besar, peringkat yang advance, dah besar dan masuk ke kawasan mata. Dan gejala lain adalah gejala neurologi lain atau gejala saraf lain. Bila
ini juga adalah tanda lewat bila kanser tu dah merebak ke dalam otak. Macam saya terangkan tadi, kawasan nasopharynx ni sangat dekat dengan otak. Kalau dia merebak ke atas, dia akan masuk ke dalam pangkal otak dan ke atas otak dan menyebabkan masalah, contohnya sakit kepala. Kalau saraf yang mengawal penelanan menyebabkan anda sukar telan. Kalau saraf yang kawal pergerakan peti suara menyebabkan anda ada suara serak. Ada saraf yang kena muka menyebabkan muka rasa kebas. Tapi semua ni adalah tanda lewat. Okay? So, kalau anda mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, apakah yang anda boleh buat? Apakah langkah seterusnya? So, saya sarankan kepada semua, sila jumpa doktor dalam masa terdekat jika anda mempunyai tanda-tanda tersebut. Jika bengkak leher ni dah lebih sebulan tak surut, hidung berdarah dah banyak kali, dan lepas tu ada telinga tersumbat, atau mata nampak imej bertindih, sila jumpa doktor dalam masa terdekat. Dan doktor yang jumpa sama ada di klinik kesihatan, klinik swasta, dia boleh tulis surat rawatan atau surat rujukan kepada klinik pakar ENT yang terdekat. Sebab saya minta tuan-tuan perempuan jumpa doktor awal sebab kadar sembuh untuk kanser nasopharynx adalah lebih tinggi jika kanser dirawat pada peringkat awal berbanding rawatan diberi pada peringkat lewat. So apabila pesakit datang ke klinik pakar kita, apa yang kita buat di klinik kita? So yang permulaan ni kita akan dapatkan sejarah pesakit yang lebih lanjut. Kita akan tanya berapa lama gejala ni berlaku, ada gejala yang berkaitan, dan sama ada faktor risiko yang berkaitan. Contohnya faktor sejarah keluarga, ada kanser, cara pemakanan, tabiat hidup, tabiat macam ada merokok. Lepas tu kita akan buat pemeriksaan fizikal yang termasuk pemeriksaan leher, tengok ada bengkak kelenjar. Lepas tu kita tengok dalam telinga, tengok ada tanda-tanda air terkumpul dalam telinga tengah, cek dalam mulut dan tengok mata ada masalah tak. Lepas tu kita akan buat pemeriksaan endoskopi untuk tengok dalam hidung dan ke bahagian nasopharynx. So ni kita tengok, kita akan buat pemeriksaan leher, tengok periksa ada bengkak kelenjar. Yang ini Dr. Isaac, master student saya, dan dia tengah tengok dalam telinga dengan otoskopi, tengok ada tanda tak. Macam ni ada air terkumpul di telinga tengah, di belakang gedan telinga. Okay. Dan kita akan tengok dalam bahagian mulut, periksa gigi, periksa lidah, periksa gusi, mulut, dan tengok tekak. Lepas tu kita akan buat pemeriksaan endoskopi. Kita masukkan skop ni ke dalam hidung untuk tengok ada apa ketumbuhan dalam hidung, ada tak salur darah yang bengkak, yang sedang berdarah ke, atau ada ketumbuhan di bahagian pangkal hidung. So ini saya bagi satu contoh. Di pesakit ini berusia 60 tahun. Dia adalah lelaki bangsa Melayu. Dia mengalami bengkak leher selama 6 bulan. Dari mula-mula di sebelah kanan bengkak, lepas tu dia rasa sebelah kiri pun bengkak. Okay. Lepas tu dia start bermula mengalami hidung sumbat dan rasa kurang pendengaran di sebelah kanan. Kalau kita tengok video endoskopi ini di pangkal hidung. Okay, kita tengok ni sebelah kanan, di dalam rongga hidung, pergi belakang ni ke pangkal hidung. So ini sebelah kiri. Kalau kita tengok belakang ni semua ada kanser, sel kanser yang ketumbuhan yang tidak normal. Semua ni ketumbuhan. Okay, kita tengok balik sebelah kanan, belakang pangkal hidung, semua ni kanser. Ni ketumbuhan yang sepatutnya tak ada kat sini. Semua ni ketumbuhan. So ketumbuhan ni dari sebelah kanan dia telah berebak ke sebelah kiri pangkal hidung. Itu yang menyebabkan dia mengalami bengkak hidung bengkak leher di kedua belah. Dan kalau tengok telinga dia, ada sikit tanda terkumpul air di sebelah kanan.
Ini contoh kedua, lelaki ni berumur 35 tahun. Dia adalah lelaki berbangsa Filipino. Dia bekerja di satu kilang bahan kimia, satu kilang elektronik di kawasan KL. Dan 5 tahun dia bekerja di kilang sama. So dia sudah mengalami bengkak leher selama setahun dan 12 bulan. Tapi mula-mula dari kecil dia sampai besar. Tapi sebab saya tanya kenapa dia dapat rawatan lewat, setahun baru datang jumpa doktor. Dia cakap dia tak ada duit. Sebab dia pekerja asing di negara kita, rawatan kita untuk pekerja asing adalah lebih tinggi. So dia tak ada duit untuk jumpa doktor dan dia takut dan dia bengkak ni tak rasa sakit. Dia ingat ni bukan benda yang serius, disimpan sampai dah setahun. Sampai baru-baru ni dia mengalami masalah penglihatan. Dia rasa penglihatan dia berganda. Kalau tengok tepi, ada image dia macam berganda. Itu yang buat dia risau. Dia datang jumpa doktor. So masa pemeriksaan kita boleh kalau tengok mata dia, mata sebelah kanan ni, kalau tengok depan ni perasaan macam dia ada juling sikit mata kanan dia. Bila minta dia tengok ke kanan, mata kanan dia bola mata dia tidak dapat gerak ke tepi. Ya, ini disebabkan saraf yang mengawal pergerakan bola mata ni sudah terjejas di sebelah kanan. Nah, apa sebab dia? Nanti kita tengok skop dia. Kalau tengok dalam telinga, kenapa dia kurang pendengaran? Kerana telinga dia dalam gegenang belakang gegenang dia sudah terkumpul air dan gegenang telinga dia nampak tak normal. Dia retracted, ada air terkumpul. Dan leher dia ada bengkak, kelenjar dia kedua-dua belah. Kita tengok apa endoskop dia. Kita letak endoskop, tengok dalam di pangkal hidung penuh dengan lendir yang warna kuning. Dalam hidung ni ada lendir, banyak lendir kuning. Dan bila kita tengok ke belakang lagi, ini adalah ketumbuhan di nasopharynx ataupun pangkal hidung. Ini ada ketumbuhan yang sangat besar. Kalau kita tengok permukaan dia, banyak dot, banyak bintik-bintik merah ni adalah salur darah yang tidak normal. Okay? Dan boleh nampak kalau tepi ni ada saluran yang saya cakap tadi, tube eustachian. Permukaan ni yang pergi telinga tengah. Tumor ni telah block tube tu, menyebabkan dia air terkumpul. Kalau kita tengok ke sebelah kiri, pun ada tumor juga. Tumor ni bukan saja di sebelah kanan, dia ada di sebelah kiri juga. So lepas kita sedut keluar yang lendir kuning tu, kita tengok permukaan tumor ni banyak darah. Ini memang sifat kanser. Kalau kita sedut, kita sentuh sikit, dia senang berdarah. So semua ni kanser. Maksudnya pesakit ni dia ada kanser nasopharynx dari sebelah kanan dan dia sudah merebak ke sebelah kiri dan bukan saja nasopharynx, dia sudah merebak pergi kelenjar leher dan terkena saraf mata. Pesakit ni bukan saja itu, kita kena periksa peti suara, tengok ada masalah saraf yang berasal dari pangkal otak. Tapi pesakit ni peti suara, kalau tengok yang bentuk V itu ada peti suara dia bergerak normal. So dia tak terkena saraf dalam peti suara lagi. Ini satu kes lain lagi. Pesakit ni berumur 55 tahun, lelaki Cina, yang dia berasa ada darah dalam air liur dia. Kalau kita buat endoskopi, kita nampak ni ada ketumbuhan di pangkal hidung ni. Semua ni ketumbuhan yang tidak normal. So bila kita nampak ada ketumbuhan di nasopharynx, apa yang kita buat? Macam mana kita tahu yang itu adalah kanser ataupun bukan? So kita harus ambil biopsi atau ambil sampel tisu kanser ni untuk dihantar ke mama untuk ujian patologi, untuk confirm adakah ini adalah kanser. So macam mana kita buat? Kita ada alat untuk biopsi forceps. Kita masukkan ke hidung dengan under guidance endoskop. Kita ambil biopsi. Memang dia akan berdarah sikit lepas biopsi, so itu boleh dikawal. Dan dia biasanya tak serius, akan berhenti lepas seketika. So tisu yang kita ambil ni kita akan hantar ke makmal. Biasanya proses kalau cepat dalam seminggu pun dapat result. Dia perlukan stain tertentu untuk tengok jenis apa kanser ni supaya rawatan yang betul diberikan kepada kanser. Selain ni, apakah siasatan lain yang kita harus buat? Yang paling penting kita harus buat CT scan ataupun imaging lain seperti MRI. Scan dia, kenapa kita perlu buat scan? Salah satu sebab
Kita nak tengok adakah kanser ni telah merebak ke tempat lain seperti mata, otak ataupun ke organ yang lagi jauh seperti paru-paru, hati ataupun tulang. Dan pada masa kita kena buat ujian darah untuk cek fungsi buah pinggang dan hati. Dan kita juga akan buat ujian pendengaran untuk cek tahap pendengaran dia sama ada dia ringan ke, sederhana ke atau teruk. So ini contoh CT scan pesakit baring dan prosesnya biasa tak lama, lebih kurang 20 minit sampai 30 minit. Dan ini contoh scan, kita nampak ada kanser sel di sebelah kiri nasopharynx dia. Selain itu, mungkin setengah pasien kita perlu buat fine needle aspiration cytology. Apa ni? Biasa kita masukkan, kalau pesakit itu ada bengkak leher yang besar, kita masukkan satu jarum yang kecil, jarum yang biasa macam kita ambil darah. Kita sedut keluar sel dari bengkak kelenjar ni, dan kita smear atas slide dan kita hantar ke mama. Doktor patologi akan tengok bawah mikroskop, tengok tak ada sel kanser yang menyebabkan kelenjar bengkak ni. Tapi ini untuk kes yang tertentu. Bukan semestinya kita buat di semua pesakit. Kalau kita dapat yang tisu sampel yang baik dari nasopharynx, kadang-kadang kita tak perlu buat ujian fine needle aspiration yang pada bengkak leher. So ini contoh pesakit yang tadi, ingat lelaki Philippines yang bengkak leher dengan mata dia nampak image ganda. So bila kita buat CT scan, nampak kanser dia sudah sangat besar. Kanser dia pada nasopharynx ini dari sebelah kiri ke kanan ada kanser. Dan kalau tengok otak dia, kanser dia sudah masuk ke otak. Dan kanser ni masuk otak dan dia sedang merosakkan tulang, makan tulang di pangkal otak. Dan kalau tengok kelenjar dia, kedua-dua belah kelenjar leher dia bengkak. Ini kiri dan ini kanan. Kedua-dua belah telah bengkak. So kalau macam tu, macam mana rawatan, apakah rawatan utama untuk kanser nasopharynx? Kanser nasopharynx ni biasanya melibatkan pakar dari pelbagai disiplin. Bukan saja pakar ENT. ENT kita buat diagnosis kanser nasopharynx. Lepas tu ada pakar onkologi terlibat untuk buat planning, buat radioterapi, buat kemoterapi. Pakar onkologi untuk buat scan yang tertentu, CT scan ataupun MRI ataupun PET scan ataupun scan yang lain yang diperlukan. Pakar pergigian untuk tengok kesihatan mulut sebelum radioterapi. Adakah gigi yang rosak perlu dicabut. Dan pakar audiologi buat tes pendengaran. Dan pakar terapi telan dan pemakanan kalau pesakit itu ada rasa susah telan. Dan kalau semasa rawatan pesakit hilang banyak berat badan, kita perlukan pakar nutrisi untuk bagi nutrisi yang sepatutnya untuk naikkan, untuk maintain berat badan. Dan pegawai farmasi untuk bagi ubat kemoterapi dan jururawat untuk bagi rawatan yang sepatutnya. So rawatan utama untuk kanser nasopharynx adalah radioterapi. Tempoh rawatan radioterapi adalah satu macam X-ray yang dengan tenaga yang lebih kuat dan dia akan fokus kepada tempat kanser dan membunuh sel kanser. Tempoh rawatan biasanya 6 hingga 7 minggu. Dan dia akan diberi secara pesakit luar. Tak perlu masuk ward, datang ke unit rawatan harian untuk bagi radioterapi. Biasa satu sesi akan ambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit. Tapi sebelum radioterapi kita perlu buat planning, kita buat simulation. Perlu buat scan balik, tengok tempat kanser tu, kita kena map, buat langkah mana yang kita nak bagi radioterapi, tempat mana yang bagi dos yang lagi tinggi, dan kena ada buat mask atau tudung muka supaya semasa rawatan kepala tak gerak, supaya tempat yang kita bagi radioterapi itu betul-betul pada tempat kanser. Dan kemoterapi, kadang-kadang kita perlukan kemoterapi itu untuk merawat. Dia akan diberi secara serentak dengan radioterapi. Dan dia lagi berkesan untuk kanser, untuk peringkat yang 2 dan lebih. Kalau diberi kemoterapi, maksudnya dia bagi ubat, kita bagi ubat mengikut salur vena tangan. Dan kemoterapi ini akan membunuh
sel kanser bersama-sama dengan radioterapi. Dan saya dapat banyak soalan dari pesakit yang kanser nasopharynx. Sering saya ditanya, doktor, saya dah dapat kanser, adakah saya boleh sembuh dari kanser nasopharynx ni? Selalu saya jawab, boleh. Walaupun tengok peringkat berapa, boleh, ada peluang untuk sembuh. Kalau tengok statistik, kadar kelangsungan hidup 5 tahun atau 5 years survival rate. Kalau datang awal, peringkat awal, diberi rawatan awal, setinggi 95% daripada pesakit boleh hidup tanpa kanser dalam masa 5 tahun. Kalau peringkat kedua, peratusan ini jatuh sikit, 70%. Kalau peringkat 4, maksudnya kanser yang lagi besar, lagi merebak ke tempat lain, peratusan ini lagi turun sikit, 50%. So maksudnya, mendapat rawatan di peringkat awal adalah sangat penting sebab peluang hidup atau peluang sembuh dari kanser adalah jauh lebih tinggi kalau peringkat 1 berbanding peringkat 4. Ada juga pesakit yang sering tanya, kalau saya terima rawatan, apakah kesan sampingan? Banyak pesakit dia dengar dari kawan-kawan, dengar dari saudara mara, radioterapi ni atau kemoterapi mendatangkan banyak kesan sampingan. Ada yang meninggal atau ada yang mati disebabkan radioterapi. Tapi itu kadang-kadang tidak betul. Rawatan radioterapi dan kemoterapi akan mendatangkan kesan sampingan, tapi kebanyakan dia adalah ringan. Semasa rawatan diberi kepada pesakit, kita akan memantau keadaan pesakit. Kalau kita dapat tahu ada sebarang kesan sampingan, kita akan bagi rawatan untuk kesan tersebut. Kita tak akan biar pesakit sakit, mulut ada ulcer tanpa diberi rawatan. Okay. Kesan yang paling biasa kalau radioterapi adalah ulcer dalam mulut. Menyebabkan sakit bila telan, sakit bila makan. Tapi ini kita boleh bagi ubat krim untuk sapu, untuk kurangkan sakit, ada spray untuk kurangkan sakit, ada krim pelembab, dan ada kita cadangkan untuk makan makanan yang lembut, yang tidak terlalu keras supaya senang telan. Dan kadang-kadang radioterapi ke leher menyebabkan kulit merah, sebab kering, kita akan bagi krim pelembab untuk kulit. Dan kalau kesan jangka panjang radioterapi, biasanya kesan yang paling utama adalah mulut dan tekak jadi kering. Kenapa ini berlaku? Sebab masa diberi radioterapi, kesan radioterapi itu akan terkena kelenjar air liur, dan menyebabkan kurang air liur terhasil dalam mulut. Tapi kesan ni kita boleh ada rawatan juga. Nanti saya akan terangkan. Dan kalau kemoterapi, biasanya kesan dia pun tidak serius, biasanya ringan. Contohnya loya, muntah, demam ataupun sel darah putih rendah. Tapi kesan sampingan ni adalah berlainan untuk setiap pesakit. Tak bermaksud setiap pesakit akan mengalami kesan sampingan ni. Ada pesakit yang berjaya dibagi radioterapi, kemoterapi tanpa kesan sampingan yang serius. So macam mana kita mengatasi kalau mulut dan tekak kita rasa kering lepas rawatan? So banyak produk yang di pasaran yang boleh diberi untuk mengurangkan simptom tekak kering. Selain guna produk ni, kita boleh minum air dengan kerap, makan makanan yang lembut dan senang ditelan, ataupun guna produk ni. Contohnya macam-macam bentuk produk ni. Ada yang gargle, ada yang jenis yang spray tekak untuk tekak kering, ada yang ubat gigi, dan ada gel untuk sapu mulut. So kebaikan produk ini Oral 7, brand ni Oral 7 berbanding produk di pasaran lainnya, ubat gargle, adalah kerana dia tidak mengandungi alkohol. Satu, dia tak menyebabkan mulut lagi kering, dan dia mengandungi enzim atau lysozyme yang menyerupai air liur semula jadi. Dia akan membuat mulut kita lagi kering, kurang kering, lagi lembab, dan akan menjaga kebersihan gigi dan kebersihan gusi.
tidak menyebabkan ada gigi yang rosak. Apa yang kita buat lepas habis rawatan? So habis rawatan, lepas tu macam mana? Kita perlu pemantauan yang lebih yang kerap di klinik. So apa yang kita tengok di klinik, kita akan tengok respons yang tumor tu terhadap rawatan. Dan kalau kita ada perasan ada kesan sampingan rawatan tu, kita bagi rawatan kepada kesan sampingan tersebut. Dan penting kita buat endoskop, tengok ada tak tanda awal kanser ni berulang ataupun kanser ni datang balik selepas rawatan. Banyak juga pesakit yang tanya saya, bolehkah kanser dielak? Kalau saya belum dapat kanser, bolehkah apa yang saya boleh buat untuk mengelakkan saya daripada mendapat kanser? Boleh, banyak cara. Sebelum tu kena tanya, adakah anda mengamalkan gaya hidup yang sihat? Ini termasuk tidak merokok dan tidak vaping. Anak muda sekarang banyak yang vaping. Vaping dan rokok mengandungi banyak bahan kimia, contohnya nikotin dan bahan kimia lain yang merupakan karsinogen kepada badan. Karsinogen bermaksud dia akan menukar sel yang biasa menjadi sel kanser. Dan kurangkan makanan yang diproses, makanan yang ikan masin, makanan yang diperam, dijeruk, kurangkan. Dan senaman yang kerap, jaga berat badan. Senaman tu sekurang-kurangnya 20 minit dan 3 kali seminggu untuk jaga berat badan. Elakkan obesiti. Kalau anda bekerja di tempat yang berisiko tinggi, contohnya di kilang papan yang banyak abu kayu atau kilang bahan kimia yang akan hidup banyak bahan kimia, pakai PPE yang betul adalah sangat penting. Dan pemeriksaan kesihatan tahunan. Anda disarankan membuat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Buat ujian darah berkaitan, dan kalau perlu ada gejala berkaitan, buat pemeriksaan yang lebih lanjut di klinik ENT untuk detect adakah anda mempunyai tanda-tanda awal mendapat kanser. So kesimpulan daripada ceramah hari ini, pendarahan hidung adalah sangat biasa dan dia adalah salah satu tanda awal kanser nasopharynx. Selain bengkak kelenjar leher, pendengaran kurang dan kesan gejala saraf lain macam mata nampak imej ganda. Dan kanser nasopharynx adalah kanser keempat yang tertinggi di Malaysia. Dia dah sangat biasa dan tanda awal kanser harus dipandang serius. Bengkak leher, hidung berdarah. Sila dapatkan nasihat doktor jika anda ada gejala yang berkaitan. Dan rawatan awal dapat mengurangkan kematian akibat kanser. Tuan-tuan dan puan-puan, kanser tidak menakutkan dan semua kesan sampingan daripada rawatan kanser ni ada rawatannya. Sebelum saya menghabiskan ceramah saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dekan Fakulti Perubatan UKM, Profesor Dr. Raja Effendi, Raja Adi kerana menyokong ceramah hari ini, dan juga Profesor Dr. Marina Markis sebagai timbalan Dekan Jaringan dan Alumni yang menggerakkan ceramah pada hari ini juga. Dan semua staf, Sekretariat Jaringan dan Alumni UKM, Encik Syam, Encik Azrul, dan Dr. Farah Liana Luqman, dan Ketua dan semua staf Jabatan ENT Hospital Chancellor Tunku Chris UKM. So terima kasih dan dengan itu saya menamatkan ceramah saya serahkan balik kepada Dr. Farah Liana. Terima kasih Dr. Lam Saiguan atas penerangan yang sangat jelas, dan untuk pengetahuan Dr. Lam, sewaktu Dr. Lam memberikan ceramah live di Facebook, kita sekarang ni mempunyai 1001 penonton. Tahniah, dan ni kopi untuk you dulu. Thank you. Terima kasih pihak penaja daripada Gloria Jeans Coffee.